Persembahan boneka Tochu seringkali dikaitkan dengan penlibatan ahli kumpulan dan juga penonton dalam masyarakat Cina yang berusia. Ia telah diwarisi dalam keturunan keluarga yang sama sejak turun-temurun. Begitu juga dengan keturunan keluarga Kim Gek Lau Chun. Wah, cái mẹ cái cha bố是偏命，这命是都爱会，今年60岁了。我13岁就去学做怎样，我嘛是做大人戏、大帮戏。我细细做怎样，这种传到我妈，传到我这个来，我妈也是长山来，我公也是长山来，所以到这种来误导了，误导人，这种我囝也是做怎样。我13岁就做到70岁了，这种方式我都做。 Nama mak saya Tok Aihua. Nama saya Golitat. Biasa orang panggil mak saya panggil Cak Aboh. Orang luar biasa tahu nama mak panggil Cak Aboh. Umur mak saya tahun ini 70. Setelah umur 13, mak saya sudah masuk buat Tochu boneka ini. Sebab Aiman nenek iaitu maknya mak dengan maknya nenek juga buat Tochu opera dari Cina sejak tahun early 19 sampai sekarang kita sudah generation 5 lah. Sejak maknya nenek, maknya tok dengan maknya mak, Aiman nenek, mak saya ini generation ketiga, generation keempat iaitu kita, Aiman dengan saya abang, Aiman kakak, dan generation kelima iaitu abangnya anak juga masuk ini Tochu boneka. Boneka Tochu dari dulu dia datang dari wayang kulit. Sebab yang dari tahun-tahun yang dulu wayang kulit tak begitu jelas. Sebab itu orang yang dulu dia fikir nak wayang kulit ubah ke boneka. Sebab dia boleh nampak jelas dan ada rasa 3D. Sebab itu wayang boneka yang sejarahnya ialah datang dari wayang kulit. Lagi itu ialah sejarah yang ratus-ratus tahun yang dulu. Boneka Tochu dia bukan cuma perform dengan boneka. Dia perlu menyanyi. Sebab itu dia perlu satu kumpulan pemain muzik untuk pemain boneka untuk menyanyi dan watak dan sejarah. Satu kumpulan muzik untuk boneka Tochu dia memerlukan gendang, gong dan yangqing macam organ untuk tradisionalnya organ itu yangqing, erhu, flute dan lain-lain lagi. Sebab dia boleh 10 orang kumpulan muzik, dia boleh 5 orang, dia boleh 30 orang. Tak tentu, tengok tempat yang performan. Puan Toh Aihua yang mempunyai 4 orang anak merupakan pengasas keturunan Kim Gek Lau Chun yang telah terlibat dalam opera Tochu ini di Pulau Pinang sejak berdekad lamanya. Sejak awal lagi, keempat-empat anak beliau telah didedahkan dengan ilmu pengetahuan dan juga kemahiran dalam boneka Tochu ini. Halo, saya nama Zikai. Saya ialah seorang pemain puppeteer boneka Tochu. Okey, saya sekarang memperkenalkan itu boneka Tochu. Sekarang kan kamu yang tengok itu ialah biasanya kami guna punya size ini adalah 18 inci. 18 inci dia daripada itu sini hingga kaki. Okey, sehingga 18 inci. Jika tanpa itu kepala dan itu topi, dia akan menjadi 2 feet. Okey, dia akan menjadi 2 feet. Beratnya agak
paling besar itu adalah 1 kilo 50 1.5 kilo. Okay, so you can kamu boleh tengok itu ada beberapa size itu yang kecil punya dan ini adalah biasanya kami main punya terbesar punya. Okay, so mari kita cakap itu sejarah punya boneka patung ini. So patung ini berasal daripada itu Teochew. So dari tempat Teochew. So Teochew di China dia adalah satu dialek bahasa, tempat nama dan also itu orang punya tradisional lah, agama lah macam ni. Okay, so dia berasal daripada so dia berasal daripada satu wayang kulit. So bahasanya dia 2000 tahun dahulu. So mereka membina itu wayang kulit sebagai persembahan boneka. So perbezaan itu wayang kulit di Malaysia dan orang Cina main cara adalah kami main di belakang itu boneka. So biasanya kami tengok itu wayang kulit yang orang Malaysia main punya, Kelantan punya, mereka guna itu batang di bawah itu boneka. So itu perbezaannya. Dan satu lagi perbezaan orang Cina bermain boneka wayang kulit, dia menggunakan 3 batang yang bersambung itu badan dan tangan untuk memain itu patung, puppet. Ya, so bila mereka tukar kepada patung boneka ini, so kami mau cakap daripada itu zaman dinasti Qing. So semasa keputusan dinasti Qing, so itu puppeteer orang dulu mereka mau attract itu orang ramai untuk tengok, lebih suka itu boneka. So mereka akan menjadi mengubah daripada wayang kulit 2D kepada 3D yang kamu nampak itu boneka ini. So ini adalah yang daripada itu dinasti Qing hingga sekarang kami guna itu boneka inilah. Okay, so yang kamu boleh tengok boneka ini sama dengan wayang kulit ini, kami main dengan 3 batang besi yang sambung dengan itu boneka patung. Okay, so pada kanan kiri, so 3 jari itu 3 jari akhir, so kami akan ambil macam ini. So kami boleh hang lah, macam hang itu boneka, dan ibu jari dan itu jari akan ambil itu bawah itu besi dan yang sambung dengan tangan yang kiri. So pada tangan yang kanan, so ada puppeteer guna seluruh tangan kanan untuk menggunakan kanan. So dalam boneka ini dia akan lebih aktif, akan lebih boleh buat lebih banyak action dan pergerakan daripada tangan kanan. So ya macam ini. Dia boleh jump, dia boleh. Ya, dia ada banyak itu pergerakan. Ya, so itulah boneka tradisional Teochew. Salah seorang anaknya iaitu Linggo telah meneruskan legasi ini dengan menubuhkan Teochew Puppet and Opera House sejak tahun 2008. Ingin lebih mengetahui dan mengenali kumpulan boneka Teochew Pulau Pinang? Mari kita sama saksikan.
menyaksikan boneka Tokyo yang lain atau seakannya di Pulau Pinang? 现在目前为止在槟城呢，我们有7个潮州的铁丝木偶剧团，然后我们金六楼村潮州木偶剧团呢是槟城最悠久的一个团体。Sekarang terdapat total 7 kumpulan yang itu puppet, tapi Kim Gek Lau Chun adalah yang paling lama. Bagi menggantikan pemain boneka dan pemain muzik, adakah perlu diadakan uji bakat ataupun bagaimana? Yang dulu murid dia akan ikut satu master, tapi master mengajar tak ada sistem, so mereka dengar dan belajar lah. Tapi sekarang Miss Go di museum mengadakan satu kelas, sesiapa yang meminat atau ada hak lah boleh datang. Dia from zero dia belajar sampai boleh menjadi satu puppeteer atau pemain muzik. Apakah kriteria yang perlu ada pada seorang pemain boneka? Sebagai seorang pemain boneka, pertama hendaklah strong rhythm sense. Okey, yang kedua hendaklah badan yang sihat sebab puppet boneka itu seberat sekurang-kurang 1 kg. Yang ketiga mesti ada passionate bagi itu traditional art. Jika terdapat boneka atau peralatan lain yang rosak, adakah perlu ditempah atau diperbaiki sendiri oleh puan atau ada ahli kumpulan puan yang mahir untuk memperbaikinya? 我们通常好像我们的衣服我们的木偶的头还有那个身体坏的话呢，我们其实是我们自己会自己修理咯。好像爸爸妈妈呢，他们就会自己做那个身体脚那些乐器。然后那个乐器如果坏了，就是我哥哥他们就会自己去修理咯。然后我哥哥也会负责做那个头，因为头用久了还会旧的嘛，所以他要自己踩。Okey, yang jika ada boneka baju dia atau dia kepala sudah rosak, usually Miss Ko punya papa, ibu, adik dia atau abang dia pun boleh membaikikan sendiri. Kita tak beli atau tempat yang barulah. Dan pemain atau alat-alat muzik pun sama. Sebab abang dia boleh tune dia punya alat-alat muzik dan even though the drum set or whatever the music instrument, dia boleh membaikikan. Berapakah kos bagi setiap boneka? Adakah sama ataupun bagaimana? Satu set itu boneka lebih kurang RM500. Tapi beza dari different karakter lah. Adakah bahan untuk membuat boneka ini diimport atau boleh didapati di sini? Bahan untuk membuat boneka kita beli di Penang atau Kuala Lumpur ada. Siapakah yang puan harapkan akan meneruskan legasi persembahan boneka Tokyo ini? Anak saudara saya dan murid-murid saya. Apakah perancangan dan arah tuju puan dan kumpulan boneka Tokyo Pulau Pinang seterusnya? 其实我们未来呢，我们希望呢可以传承给更多的新的一代来学习我们的这一个文化，所以我们希望可以记录下来我们怎样教课，我们的以前我们的家族怎样传承，怎样教课，怎样去制作那个偶，把它编成一本书，然后这本书呢我们可以拿去学校，然后可以把这个 workshop 呢带进去学校，给更多的年轻人去认识。 Miss Go harapkan boleh buat satu buku, dokumen semua perbuatan iaitu boneka atau pengajaran mereka, nyanyian dan semua lagu itu supaya boleh turunkan kepada generasi baru dan mengadakan workshop atau seminar di sekolah-sekolah bagi murid-murid tahu yang itu traditional art. Ini adalah Tokyo Puppet dan Opera House yang terletak di pusat bandar di Lebuh Armenian. Ia terletak di dalam bangunan warisan dengan struktur banyakan yang cukup unik. Ia merupakan muzium yang bertemakan kesenian opera Tokyo yang pertama di Malaysia. Muzium ini mempamerkan boneka batang besi Tokyo dan juga pakaian serta alatan yang digunakan semasa persembahan boneka Tokyo. Okay, di Teochew puppet tradisi culture kami ada 3 itu Tuhan, called Tai Zi Ya. Okay, yang tiga ini adalah represent yang pakai kasut hitam ini, dia boleh menjaminkan pekerjaan bagus dan boleh naik pangkat
bagi orang yang sembahyang itu. Dan yang lagi satu adalah merah bagi prosperity. Yang satu lagi tak pakai kasut, iaitu bagi bless bagi nelayan-nelayan yang menangkap ikan, boleh menangkap banyak dan menjaminkan rezeki mereka. Tapi yang penting lagi, kami sembahyang sebelum persembahan sebab kami nak boleh smooth dan safe along the performance. Okey, yang zaman dulu perempuan tak boleh ambil itu colok, boleh sembahyang tapi tak boleh ambil colok sembahyang di taizia. And sebelum persembahan kami akan sembahyang dan menyalakan itu colok, tak boleh putus along the performance. Dan itu adalah untuk tujuan menjalankan pelancaran itu safe dan bagi performance. Halo, mari kita tengok itu macam mana buat itu boneka Teochew puppet. Okay, so ini adalah sudah siap itu boneka, sudah siap itu badan. Okay, so kami tengok itu struktur punya boneka Teochew puppet. Okay, so inilah struktur itu boneka. So dia ada basically dia ada 4 bahagian. So bahagian pertama adalah kepala. So kepala bahagian pertama, kedua adalah badan, dan itu tangan dan kaki. Kaki bahagian keempat. Okay. So sekarang kami buat satu-satu itu bahagian untuk introduce how to make itu boneka Teochew traditional puppet. Okay. So pertama kami sudah buat itu satu acuan itu muka itu patung. So itu bahannya adalah alginate is satu bahan yang boleh like multiple itu muka lah. Okay, so kami sudah ada itu depan dan itu belakang. So ini adalah belakang punya itu kepala. Okay, so selepas kita ada itu acuan, so kami guna itu simen putih untuk membuat itu sebagai itu bahan kepala bagi patung boneka itu. Okay, so kami guna itu white cement. Okay, so white cement kami membantu itu air menjadi air. So itu mengalir dalam acuan ini. So selepas 10 atau 15 minit itu shape akan keluar. So sekarang kami start buat itu guna itu simen putih. So kami terus tambah saja. Okey, selepas tambah kami akan tambah air untuk mengaburkan dia. Okey, so itu air biasa punya air lah. So kami masukkan air. Okey, so kami akan bagi dia sebagai itu simen air. Ya. Okay, so selepas kamu boleh tengok dia ada bagian bubble, tapi tak apa, kami boleh membersihkan selepas itu muka sudah buat. Okay, so kami terus masukkan itu simen dalam itu acuan. Okay, so bagi itu muka depan kami sudah masuk. So bagi itu belakang dia mau banyak sikit, so saya akan tambah lagi. Okey, so tambah air lagi.
Okey. Okey, sudah siap. So kami akan masukkan itu semen cecair lah. Okey, so saya sudah siap itu semen air dalam itu acuran. So kami boleh tunggu 10 atau 15 minit, dia akan kekal sikit, so kami boleh ambil keluar bagi kamu tengok. Okey, so kami akan letak tepi dulu. So saya akan menjelaskan bahagian kedua, itu badan. Okey. Okey, so pada badan ini pada asalnya pada zaman-zaman dulu itu terawal punya mereka guna itu padi rumput. So mereka guna rumput untuk membuat itu badan. Tetapi dalam masa itu mereka itu badan rumput tak boleh tahan lama. So mereka menukarkan, so mereka mengubahkan itu badan menjadi kayu. Selepas menjadi kayu itu badan lebih kekal, boleh tahan lama lah. So dengan itu kami pun juga menggunakan kayu. So kayu ini adalah kayu longgong. Okey, so sama kami guna ini. So selepas kami dapat kayu ini daripada kilang, so dia akan kilang biasanya dia akan potong macam ini. Macam segi empat macam ini. So kami mau memotong itu kayu bagi itu shape yang kami mau. So biasanya kami guna itu, boleh guna gergaji, boleh guna apa alatan. So tengok apa alat yang sesuai untuk kita lah. So biasanya akan guna itu pisau untuk macam ini. So dia akan ambil beberapa jam untuk saya untuk membuat kayu ini. So biasanya selepas itu kayu ini akan menjadi macam ini lah. Ini kayu yang saya ingin mau menjadi punya Merdeka 7 tradisional punya patung. Okey. So bahagian dua saya sudah okey. So bahagian ketiga dia adalah tangan. So dengan tangan itu dia Teochew Merdeka tradisional Teochew menggunakan itu teknik punya ikatan kertas. So kamu boleh tengok dia sangat simple, dia guna itu kertas punya method untuk membuat itu tangan. So bagi kami pun juga buat tangan itu dengan itu wire besi. So kami guna itu wire besi untuk membuat the structure tangan itu. So kamu boleh tengok. So biasanya kami guna tiga batang wire. So akan menjadikan satu structure yang tangan punya structure. So selepas tangan punya structure, kami akan menggunakan itu wow kertas. So itu kertas biasanya orang membuat wow punya dia lihat macam ini. Okey. Ya, dia macam ini. So kenapa kami mau guna wow kertas ini, karena dia itu lebih pertama kami boleh lebih senang untuk mewarnai itu tangan ini, dan kedua dia ada itu texture lebih macam itu tangan yang manusia lah. Okay. So sekarang saya buat itu daripada wire besi untuk tunjuk macam mana
dari langkah pertama hingga macam ini. So biasanya kami ada satu itu wire besi nanti ya. Oke, so saya sudah potong satu tali macam ini. So saya akan gulung itu wow kertas itu surround itu wire besi dengan glue. So saya akan letak sikit glue. Oke, so selepas letak glue saya akan gulungnya wow kertas. Oke. Ya, so saya sudah siap. Ya, so ini adalah itu barang siap. Ya, selepas itu wow kertas menggulungkan itu wire besi. So saya sudah sedia dua yang sudah siap punya. So saya terus membuat itu structure dengan tangan. Oke, so kamu boleh tengok itu ada tangan kanan. So saya buat kanan kiri. So pertama saya guna dua besi punya wire. So saya akan lipat bagi dua. Oke, so itu lipat dari dua. Dia akan menjadi itu macam tangan, macam bagi empat jari ini. So dia akan macam ini, ya, bagi empat jari. So itu empat batang menjadi empat jari. So sekarang saya akan tambah satu batang lagi untuk buat itu ibu jari. So ibu jari saya, oke, ibu jari saya sudah letak sini. Saya itu terus menggulungkan. Oke, karena itu tradisional Teochew boneka, dia akan sini akan ada satu ring. So kami boleh sambung dengan itu besi batang. So kami akan buat satu ring macam ini ya. Itu ya. Oke, so kamu boleh tengok ada satu ring. So itu batang yang ini kami boleh gulung sajalah. Oke, so ya dengan itu kami boleh agak-agak tengok itu structure ni sudah keluar. Ya, so satu ibu jari dan empat jari itu. Oke, selepas itu kami guna itu kertas wow untuk menggulung lagi bagi tengok itu tangan punya structure lah, so agak tebal sikit lah. So macam apabila lihat dia akan macam itu orang manusia. So wow kertas, so kami akan gulung jari dulu. Oke, tambah glue. Oke, so saya akan start gulung.
Okay. Ya, so semasa gulung kami akan try to gulung dengan itu kekal sikit. So dia selepas habis itu tangan dia akan menjadi lebih kukuh lah. Okey, so tambah lagi. Okey, biasanya kami buat itu tangan dia akan ambil masa yang panjang sikit kerana mau itu bagi dia kering, bagi dia ya. Okey, so ya, so kamu boleh tengok dia akan menjadi sini dia akan semakin menjadi itu structure tangan. So ya, dia akan menjadi selepas mungkin saya akan buat selepas itu, so dia akan menjadi itu macam ini. So bagi kertas macam ini. Okey, so bahagian tangan yang buat biasanya macam ini. So kamu boleh tengok itu ya. So selepas ada satu itu orang dia akan melukiskan dengan warna. Okey, so selepas itu dia akan saya cakap dengan kaki ini. Okey, so kaki ini pun sama dengan badan itu, kami guna itu kayu yang sama. Okey, so dah kira kami akan membuat itu kayu macam ini. So sama kami pun mau memotong. So sama dengan saya juga guna ini memotong dan guna itu kertas pasir untuk melincingkan itu kulit badan. Okey, so ini adalah sampel kaki. So kamu boleh tengok itu ada seorang perempuan punya kasut. Ya, so ya, so ini macam ini. So okey, selepas kaki ada satu langkah lagi, dia ada itu bahagian ini. So bahagian ini kami guna besi. Kami guna itu besi, ya, keping besi. So kami sudah potong. So biasanya karena dia boleh bergerak, so kamu boleh tengok itu besi punya structure. Satu besi sini, satu besi sini, dan satu besi. Okey, dah. Okey, satu besi sini, satu besi sini, dan biasanya satu besi akan sini. So kami akan guna itu kuku untuk membuat satu lubang. So kami akan guna itu wire untuk tali saja. Okey, so kamu boleh tengok ini macam sampel. Ya. Okey, sampel. Ya. Okey, so ya, macam ini kami guna itu tali akan ikat
dan kami guna itu paku sini kami kukus saja dalam badan. Okey, so biasanya 4 bahagian sudah telah habis. So kami kembali tengok macam mana itu kepala kami sudah macam mana. Saya tak pasti dia kering atau kami try lihat macam mana. Okey. Okey. Karena masa itu ambil masa panjang sikit, so dia belum kering lagi. So biasanya dia akan mengeluarkan satu muka depan dan satu muka belakang. So setelah itu kami akan sambungkan saja. So sambung dia akan menjadi satu kepala itu boneka. So setelah itu saya akan pas kepada partner saya untuk mewarnakan itu patung. Okey. Hai, hari ini saya akan melukis kepala boneka Teochew. Okey. Pertama, kami pastilah menggunakan cat tersebut macam ni. Itu warna kulit dengan sedikit air. Seteruslah mencat muka dia. Okey. Yang siap tu hendak macam ni. Muka-muka yang berbagai adalah beza. Seperti itu watak lelaki, alisnya lebih kasar. Tetapi watak perempuan, alisnya lebih halus. Oleh itu, kami hendak inginlah apa watak yang kami mau dan bagaimana lukisnya. Okay? So it takes some time. We have to finish the face. Okay. Ya, macam ni. Zaman yang berbeza, mereka menggunakan itu warna yang lain, bahan warna dan cat yang lain, dan semakin itu generasi semakin ubah. So kita pun ubahlah. Kita pun try itu cat yang different. Ya. So macam ni kita boleh gunakan akrilik macam ni atau cat air. Ya. Tapi itu warna lihat ya boleh ya macam ni tu. Ya. So kita nak warnakan tu dengan halus, dengan sabar. Ya, macam kita melukis, membuat apa-apa. Ya. Sampai itu mata itu kita tak mau warna dulu. Macam kepala itu nak siap nak berapa jam untuk bagi dia kering dan lukis itu mata, mulut atau alisnya
Ya, so bagi sekarang, I saja warna itu kulit dan nanti dia sudah kering dan I itu ya lukis alis, mata dan mulutnya. Ya. Dan bagi tu warna berus adalah sangat penting. Berus yang baik itu tekstur baik. So, the berus punya besar, kecil, halus, kasar, ya, boleh memberanguhi itu semua feeling, you know. Yes. So, okay. Okay, nah siap. So, I hendak nanti dia bagi kering lah. Okay. Pada masa itu, saya hendak mewarnakan kasut. Ini kasut perempuan. Okay, like the kasut tradisional, bawahnya adalah warna putih. So, macam ni, bagi tempat itu hendaklah mewarnakan putih. Ya, ya adalah kasut tradisional. Berbeza dengan kasut kini, ya, yang lebih tinggi dan semasa kita memakainya hendak melatih bagaimana berjalan, berlakon, ya ni semua kungfu lah. Sama dengan itu kasut lelaki. Ya, tengok itu kasut lelaki, ya pun tinggi. Okay. So kita warnakan bagi bawah ini. Nah, atas kita boleh mewarnakan apa-apa warna yang kita hendak. Macam warna merah, ya, so macam ni. Ya. So warna itu hendaklah masa yang panjang. Oleh itu, I stop here. Ya, and I show. Okay. Kasut ini ialah kasut yang siap. Dan ini bagi watak lelaki. Okay. So like kepala yang siap macam ini. Inilah kepala tradisional boneka Teochew. Dan macam ni, iaitu watak lelaki. Itulah watak perempuan. Dia ada tu rambut dan mata dan alisnya lebih halus. Okay. Macam ni, inilah adalah watak si tanggang. Ya, kita buat punya. So, we try the new character lah. Ya. Okay. Ya, macam ni.
rempahnya kuah jikalau tidak ke nasi. Begitu juga dengan Linggo yang mengambil inisiatif bagi meneruskan legasi keluarganya demi memperjuangkan seni warisan Cina boneka Teochew di Pulau Pinang. Akhir kata, kami di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Pulau Pinang ingin merakamkan jutaan terima kasih pada semua yang terlibat atas hasil usaha sama dan juga pelibatan semua dalam menjayakan rakaman ini. Assalamualaikum dan salam hormat.